mil'an kaffihi mihuliyan wa zahaba. Disebabkan bagi benda kecil tu, Nabi waktu tu ada harta daripada Bahrain. Nah, ada harta daripada Bahrain, orang bagi harta kepada Nabi SAW untuk diberikan kepada orang Islam semua pada ketika tersebut. Maka Nabi ambil cekak tu zahab. Mah tu Nabi cekak segenggam tangan. Bayangkan kalau cekak besar ni mah berapa juta waktu tu. Bayangkan. Mah kalau kata 1 dinar, besar duit sekupang tu je. Hak tu pun dah RM800. Bayangkan kalau cekak ni. Banyak mana? Nah. Lepas tu bagi pula, letak pula dekat Sayyidina Rubai' ibni Muawis ibni Afra. Nah. Rubai' binti Muawis. Bagi pada Sayyidatina Rubai'. Waktu tu kecil lagi. Diberi emas dengan banyak macam tu. Huli, sebagai riwayat kata huli. Maksudnya barang-barang kemah dibagi kepada Sayyidina Rubai'. Tu dia. Nah, abang kata ini kata disebut sebagai judun, karam. Orang bagi sikit dia balas banyak. Kita kalau kata jenis biasa ni, balas dia ada beza no. Dia panggil saqa dengan karam. Dalam bahasa Arab dia panggil furuq fil lughah. Dalam bab furuq fil lughah, karam dengan saqa beza. Kalau karam, dia akan balas balik dengan apa yang diberikan kepada orang ni. Faham? Orang balas, orang bagi kat dia sekian, bukan, silap. Karam dengan saqa. Karam ni kalau kata diberikan sikit, dia akan bagi lebih pada tu. Saqa kalau diberi sedikit, dia akan balas sedikit juga. Bagi banyak, dia balas banyak. Dia ikut timbangan balik dengan apa yang orang bagi. Tapi kalau karam, dia akan bagi lebih daripada apa yang diberikan. Rabbuna Karim. Allah Ta'ala Karim. Lepas tu kita bagi sikit je kat Allah Ta'ala, Allah balas kat kita berpuluh-puluh kali ganda amalan dan juga pahala kepada kita. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu al-hadiyata. Nabi menerima hadiah wa yusibu 'alaiha. Nah, dan kemudian Nabi akan membalas kembali hadiah tersebut. Di sini kata sunat kita menerima hadiah. Nah, sunat terima hadiah. Baik. Babu ma jaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa bab lagi ni? Dah kan ni. Kita baca 10 minit lagi, lepas tu kita burdah sikit. Tu kita sambung sikit. Boleh tak? Ada kenuri mana ni, tengah balik lah. Rugi kambing berapa ekor? 5 ekor. 5 ekor kambing malam ni. Semalam ada orang bagi sedekah 2 ekor. Satu akikah, satu akikah tak? 2 akikah. 2 ekor akikah. Ha ni. 3 ekor orang Kuala Lumpur bagi. Orang Kuala Lumpur bagi kambing. 3 ekor. Khuruf nak khuruf. Oh, bukan senang tu. Khuruf tu kibas lah. Nah. Makan sedap. Babu ma jaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abang Mak masak kan? Abang Mak masak pula. Oh, Abang Mak masak lagi sedap. Babu lapang. Babu ma jaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Qatadah radhiyallahu anhu qala sami'tu Abdullah ibn Abi Utbah, nah? Ibnu Abi Utbah yuhaddisu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-azra fi qidriha. Nabi sangat malu lebih daripada orang perempuan dalam biliknya. Wa kana idza kariha shay'an 'urifa fi wajhihi. Kalau Nabi tak suka satu benda, maka orang tahu, tengok muka Nabi tahu dah. Orang perempuan dalam bilik ni maksud dia pemalu, dia tak cakap dengan mulut maksudnya. Dia tak cakap dengan mulut dia. Kalau tak suka tu, kalau dia suka pun dia jenis malu juga, lari masuk bilik. Dia tak cakap. Ya, jenis anak darah Allah yang tanya, ustaz tu berkenan kat kamu suka dah? Suka. Tu jenis tu kena check balik 2 kali. Jadi bini ke tak kan? Atau orang perempuan walaupun dia suka sungguh waktu tu, dia akan mak, boleh tak bagi masa kat saya fikir. Padahal duduk ni dalam hati ni tung meletup dah waktu tu. Seronok tak ada dah. Tapi dia abang tu, ustaz saya bagi nak istikharah. Parah tak istikharah pun seminggu tu. Duduk saja tunggu bila ustaz tu nak telefon ni nak abang tu. Saya pun nak abang, dia kata saya terima dah ni. Dia kata ustaz tu minta maaf dah ustaz lama sangat kata saya. Lepas tu teriak. Dia teriak maksud dia. Awak tak abang wei tu ni. Lambat sangat apa. Ustaz ingat tak? Nah. Wa kana idza kariha syai'an urifa fi wajhihi. Nabi kalau kata tak suka tu benda, Nabi akan, orang tahu daripada tengok muka Nabi, orang tahu lah. An maula li Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah ma nazartu ila farji Rasulillah. Nah, aku tak pernah tengok kepada kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau qalat ma raaitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattun. Maksudnya di sini
apa ni, sebagai ulama kata kalau kata melihat kepada kemaluan isteri, nah, sini kata adab lah, adab. Tidak makruh, tidak apa, harus hukumnya. Haruslah dah isteri, tidak ada aurat kita dengan isteri. Isteri dengan kita tidak ada aurat. So, bini balik rumah nak masak telanjang boleh. Masak telanjang boleh dalam rumah. Dia jangan ada anak lah, ada anak jam. Anak orang pelik apa dia, mak aku ni baruk kau orang. Jadi kena jaga adab lah. Maksud dia tak ada langsung, tak ada orang panggil apa, aurat pada ketika tersebut. Baik. Babu majaa fi hijamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan Rasulullah berbekam. Nah, berbekam ni adalah benda yang sangat baik. Dia ada hari-hari yang khusus untuk berbekam. Itu tanya kepada ahli dalam bidang bekam. Dan ada tempat-tempat khusus pula. Ada tempat yang dilarang, tempat yang dibenarkan. Dan tempat macam ni dilarang ni. Tengah-tengah tengkok ni pergi bekam kat sini. Tak boleh. Bekam kat tengkok ni. Takut kita tengok ni. Keluar perut-perut ni. Ada tempat-tempat khusus yang orang-orang bekam dia tahu lah. Dekat kaki Nabi, kita kan tu cerita. Qala su'ila Anas bin Malik an kasbil hajjam. Aku bertanya pada Sayyidina Anas, kata Sayyidina Humaid. Kata kepada Sayyidina Anas bin Malik berkenaan dengan pendapatan bagi orang-orang yang berbekam. Qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Sayyidina Anas jawab macam mana. Sayyidina Anas tak jawab boleh tak. Ni kita jawab dengan dalil, dengan terus beritahu apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ihtajama Rasulullah SAW, hajamahu Abu Taibah. Abu Taibah telah menghijam, maksudnya telah membekam Nabi SAW. Fa'amara lahu bisa'ain min ta'am. Dan kemudian Nabi mengarahkan untuk diberikan 2 sa' daripada syair, kepada Sayyidina Abi Taibah. Fakallama ahlahu fawada'u anhu min qarajihi. Dan dia kata apa dia? Wa kallama ahlahu, dan Nabi SAW berbicara dengan ketuan kepada Abi Taibah. Kerana dia ni ada kena bayar cukai sikit. Cukai, kalau dia berniaga ni, dia ada kena bayar cukai kepada tuannya. Maka Nabi minta untuk turunkan cukai tersebut. Wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Jadi Nabi SAW kata apa? Sesungguhnya yang terbaik, ubat yang terbaik bagi kamu adalah al-hijamah, adalah berbekam. Au inna min amsali ma tadawaitum bihi al-hijamah. Maksudnya yang terbaik lagi, min amsal maksudnya min ajwadi atau min afdali, yang terbaik. Hadis yang seterusnya, an Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu alaihi salam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa a'taitu al-hajjama ajrahu. Nabi SAW mengarahkan, Nabi ingin berbekam, dan Nabi mengarahkan aku untuk membawa seorang pembekam untuk bekam Nabi. Yang bekam Nabi Abu Taibah lah, Sayyidina Abi Taibah, ma'ruf. Sebab tu Sayyidina Imam Tirmizi dia susun, bukan susun saja, awal-awal dia susunlah nama kepada pembekam. Kemudian disebut belakang tu Al-Hajjam. Al-Hajjam dia tu kembali kepada pembekam yang tadi, yang ini Sayyidina Abi Taibah. Hadis yang seterusnya, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama 'ala al-aqda'ain. Nabi SAW berhijamah di atas aqda'ain, urat leher. Urat leher di mana? Di sini. Belakang. Tak belakang. Wa bainal katifain, bainal katifain di sini. Di sini. Wa a'ta al-hajjama ajrahu, dan juga Nabi memberikan upah kepada pembekam tadi, walau kana haraman lam yu'tihi. Kalau haram Nabi tak akan bagi. Maksudnya boleh lah. Jadi tukang bekam boleh. Dan cuma jangan letak harga. Itu elok. Dan ni Nabi yang bagi ajrahu. Dan imam juga mungkin dia letak harga. Dia letak sekian-sekian. Kalau yang ulama-ulama kata nak mengelakkan daripada khilaf, elok kita tidak letakkan harga. Maksudnya kalau letak, jangan letak dengan harga kita buat pula darah tu tak. Perkhidmatan. Tu boleh kita letak harga. Ini khidmat saya guna masa saya apa semua, saya kena bayarlah setiap pot tu kira RM5 contoh. Tak apa. RM10. Kaya lah ni pembekam di Malaysia. Orang ramai bekam. Dekat kepala, dekat kaki, dekat lutut pun boleh. Hadis yang seterusnya, an Ibn Abi Layla an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a hajjama. Nabi panggil seorang penghijam, wa hajamahu, dan kemudian lelaki tersebut membekam Nabi. Wa sa'alahu kam kharajuka,
Nabi tanya, berapa banyak cukai kamu? Faqala salasatu asu', 3 sa'. Fa wada'a anhu sa'a wa atahu ajrahu. Dan Nabi ketika sebut, minta turun, kurangkanlah, jangan bagi 3, 1 cukup lah. Nah, bagi 1 sa' cukup. Kenapa minta 3 sa' kepada dia? Minta suruh tuan dia tolong turunkan cukai. Dia katanya tuan dia turunkan cukai, dan kemudian Nabi berikan ujrah tersebut kepada hajam tersebut. Hadis yang seterusnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain wal kahil. Maksud Nabi SAW berhijamah akhda'ain, tadi kita sebut 2 di sini, wal kahil fi akhir adh-dhahri min al-qafa', ini belakang. Jadi 2, 1 kat tengah. Dan kadang-kadang ada yang buat betul-betul dengan tulang belakang tepi tu. Banyak kat tulang belakang. Itu elok untuk tulang belakang. Wa kana yahtajimu li 17. Nabi berhijamah pada hari ke-17, wa 19 pada hari ke-19. Kenapa? Karena para ulama sebut darah ni dia macam Allahumma salli ala Muhammad, dia macam laut. Dia memberi kesan juga dengan pusingan bulan. Sebab bulan kan kalau dia pasang surut, dia malam dia akan pasang. Surut, pasang. Dia pasang. Bila siang dia surut balik. Dia sebab dia ambil kesan dengan apa? Dengan bulan, dengan gerakan bulan. Oleh sebab tu darah dia macam bulan. Maka ada hari 17, 19 pada hari tersebut darah dia okey untuk dikeluarkan. Dia tidak terlalu kurang, tidak terlalu lebih sangat. Gitu maksudnya, pertengahan. Wa ihda wa ishrina, dan juga pada 21 hari bulan. Ini Nabi sebut dalam hadis. Lagi sebut kalau banyak lagi ada hadis yang disebut dalam hadis yang lain, al-hijamah kata Nabi, tazidul hafizu hifdha wal aqilu aqla. Orang yang menghafal akan kuat ingatannya. Orang yang cerdik akan lebih cerdik. Kalau kata banyak, bukan banyak lah, maksudnya berhijamah, maksudnya berbekam. Fahtajimu ala barakatillah, kamu berhijamah dengan keberkatan daripada Allah Ta'ala pada hari Khamis, Nabi kata. Dan juga ihtijamlah kata Nabi pada yaumus sulatha atau salatha wal isnain, pada hari Selasa dan hari Isnin. Wajtanibu al-hijamah yaumal arbi'a, dan jauhkan kamu daripada berbekam pada hari Rabu, hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Itu Nabi sebut dalam hadis. Ini daripada riwayat Imam Sayyidina Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Baik. Hadis yang seterusnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bimalalin ala dhahril qadam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah waktu ketika sebut Nabi dalam keadaan ihram di Malal. Malal ni nama tempat antara Mekah Madinah. Nama tempat tu Malal. Nabi berhijamah di tempat tersebut. Ala dhahril qadam, di atas kaki. Jangan duk bayang kat atas kaki pula. Kan kaki kita gitu, bila hijamah atas tu, jam tu. Tu kena tanya kat orang yang pandai hijamah. Dia tak hijamah atas ni. Hak tu nak cucuk kat mana, sedut darah apa tu? Tulang semua ni. Sedut kat hijamah, dia kata ala dhahril qadam ni ada 2 makna. Ima di tapak di hujung dekat dengan tumit. Kat situ. Hijamah kat situ. Ataupun ala dhahril qadam juga maksud kat kawasan lutut. Lutut. Baik. Babu ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau kita baca hadis ni tadi ni dhahril qadam tu, lepas tu kita duk pi beramai terus. Buat niri pula tu. Beli hijamah tu pakai duk pi sedut kat kaki niri. Jam terus. Dan esok tak boleh berjalan. Kata ni Rasulullah sebut ni. Dah sebut lah, hang bodoh kan. Orang pi hijam kat orang pandai hijam, tak hang pi buat sendiri. Jadi kena tengok, tanya kat orang yang reti dalam bahagian tersebut. Jangan pandai-pandai. Hatta dalam bahagian tu pun kita takut. Tapi dalam bab syarah hadis kita berani sungguh. Bawa keluar hadis syarah ikut suka kita. Kalau bab dunia ni kita tanya dulu kat doktor. Takut termakan ubat ni mampus terus lagi. Tapi dalam bab akhirat, bab syarah hadis, baca kitab berapa kali, kita tak apa pula, cukup senang hati kita. Jaga-jaga elok. Hijamah ni kata para ulama ada beberapa manfaat kalau di kepala. Hijamah di kepala ni ada beberapa manfaat. Yang pertama, menyelamatkan daripada gila. Yang kedua, menyelamatkan daripada penyakit sopak. Yang penyakit kusta. Dan juga mengantuk. Lepas tu pening kepala. Dan juga sakit gusi, sakit geraham, walain, dan juga pada mata. Jadi kalau sakit migrain, elok migrain berbekam. Berbekam, insya-Allah akan lega setahun 2 tahun, lepas tu jadi boleh migrain, bekam lagi. Cara ada gitu. Nampak tak? Ustaz Hairul Nizam, sahabat saya, dia kalau kata kalau kata migrain tak boleh bangkit terus.
tidur kat rumah, tak boleh pergi mana. Teruk migraine dia. Lepas tu bekam, setahun lepas tu pula baru migraine balik. Tu kesan bekam tu besar kan? Sangat kuat untuk mengubati penyakit tersebut. Lepas tu kata ulama pula, kata para atibba, innal hijamata fi wasti ar-ra'si nafi'atun jiddan. Nampaklah, kita berhijamah di tengah-tengah kepala ni, itu sangat bermanfaat. Nampaklah, kata Nabi SAW pernah buat begitu. Nabi pernah buat begitu. Nabi SAW dalam bab berkenaan nama Rasulullah SAW, an abihi qala Rasulullah SAW, abihi maksudnya Sayyidina Jubair bin Mut'im. Rasulullah SAW bersabda, inna li asma'a, aku ada banyak nama, ana Muhammadun, ana Ahmadu, wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra. Aku juga mahi, maksudnya yang menghancurkan kekufuran. Wa ana al-hashiru, aku juga adalah pengumpul pada manusia, alladhi yuhsyarun nasu ala qadami, yang mana akan mengumpulkan manusia mengikut di belakangku. Wa ana al-aqib, wal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun, dan aku juga adalah aqib, iaitu yang terakhir, yang mana terakhir tidak ada lagi nabi selepasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat ni ada sebut nama Nabi ada berapa? 5 saja. 4 nama saja. Riwayat yang lain sebut nama Nabi juga ada 100 nama. Sebagai ulama ada 1000 nama Nabi SAW. Kasratil asma tadullu ala syarafil musamma. Baik banyaknya nama tu menunjukkan bahawa mulianya penama tersebut. Boleh. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala laqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuqil Madinah. Aku bertemu dengan Nabi SAW pada jalan di Madinah, dan Nabi SAW menyebut, ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa ana al-muqaffa wa ana al-hashiru wa nabiyyul malahim. Muqaffa maksudnya aku adalah mengikut Nabi yang terdahulu. Ana al-hashir, hashir dah sebut sebelum hadir. Yuhsyarun nasu ala qadami. Nabiyyun malahim, malahim maksudnya apa dia? Maksudnya Nabi yang berperang jalan Allah Ta'ala. Sebab malahim maksudnya lahmun. Nabi berkata lahmun, maksud daging. Daging kalau dia bertindan dia panggil malahim. Maksudnya perang jalan Allah. Kalau perang, orang akan mati ramai. Bila mati, akan bertimbun jasad, dipanggil malahim. Ini ana nabiyyu malahim. Maksudnya aku bukan Nabi yang duduk saja ya. Aku juga Nabi yang berjuang jalan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Faham? Kita mengaku cinta Rasulullah, bukan hanya kita banyak berselawat kepada Nabi, tapi juga mengikut jalan Rasulullah SAW. An Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang sama juga seperti mana sebelum ni. Babu ma jaa fi 'aishi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an Simak bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Sayyidina Nu'man bin Bashir hidup sampai zaman khilafah Muawiyah. Sayyidina Muawiyah yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Sayyidina Nu'man kata apa? Bila mana tengok ada orang pakat komplain, ni je kita makan, takkan makan macam ni saja. Maka Sayyidina Nu'man bin Bashir waktu tu, dia ketua pada ketika tersebut, dia kata apa? Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, bukankah kamu dah boleh makan minum macam-macam? Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnah. Aku pernah hidup dengan Nabi kamu, aku pernah tengok Nabi kamu. Nabi kamu tak pernah makan kenyang dengan kurma yang dakhal. Kurma dakhal ni kurma yang dah nak dibuang dah. Hak tu pun Nabi tak pernah kenyang. Hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kunna ala Muhammadin namkusu syahra ma nastawqidu binari. Kami pernah hidup, kami ahli Muhammad, ahli keluarga Rasulullah, pernah kadang-kadang dalam sebulan tak pernah api dipasang di dapur rumah kami. Maksudnya tidak ada makanan. In huwa illa tamru wal ma, kecuali yang kami makan hanya air dan juga dengan tamar sahaja. Ini dalil kata kedudukan yang sangat tinggi bagi isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat sabar hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Yang banyak seronok di dunia, di akhirat banyak bersedih. Yang banyak bersedih di dunia, insya-Allah di akhirat akan gembira. Itu maksudnya. An Abi Talhah radhiyallahu ta'ala anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a. Sayyidina Abi Talhah pernah bagi tahu, kami pernah mengadu pada Rasulullah lapar. Wa rafa'na an butunina. Ni waktu kata sebahagian ulama dalam peperangan Khandaq. Nampak nah? Dia kata apa? Kami pakat abad Rasulullah, ya Rasulullah kami lapar ya Rasulullah. Rasulullah pun angkat batu tu, angkat perut. Kami angkat lu, rafa'na an butunina an hajarin hajar. Kami pakat angkat perut kami semua ikat dengan batu.
Ni ikat betul noh. Bukannya majaz ke apa ni, ikat betul. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun angkat an batnihi an hajarain. Kami satu batu Nabi 2 biji batu. Dia kata Nabi 2 kali ganda lapak pada kami. Nampak tak? Lepas tengok Nabi ikat 2 batu, tak boleh. Nah, tak ada komplain. Bukan Nabi kenyang, kita lah ni pemimpin kenyang, rakyat lapak. Nah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nak makan satu benda yang dibawa datang daripada luar, hadiah kepada dia, dia akan menangis dulu. Orang menangis kenapa ni makanan sedap? Aku fikir, dia kata, rakyat aku makan ke tak benda ni? Ha tu. Aku makan ni, depa dah makan ke tak ni? Kalau depa tak makan lagi, aku makan dulu, aku zalim. Tu dia hampir peringkat tu. Takkan duk fikir gitu kan. Kita makan dulu sedap. Alhamdulillah, makan dah di hotel 5 bintang berapa kali. Rakyat pergi cari negeri. Nah. Ni kalau kena baca kitab-kitab gini. Baik. Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Satu hari Rasulullah keluar pada satu waktu yang orang tak keluar pada waktu tersebut. Nampak? Sebahagian riwayat kata mungkin ni pada waktu malam, bahagian riwayat kata mungkin waktu siang, waktu tak keluar. Fa'atahu Abu Bakrin, datang Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, faqala, maka kata Nabi SAW, ma ja'a bika ya Abu Bakrin, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang tujuan kamu datang ni waktu-waktu macam ni, keluar apa waktu-waktu begini? Qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi wa taslima alaihi. Nampak? Aku keluar ni ya Rasulullah, tak ada tujuan lain, saja nak jumpa Rasulullah ya. Padahal dia bunyi dia lapak kan ya. Sayyidina Abu Bakar lapak, Nabi keluar sebab lapak. Jumpa Sayyidina Abu Bakar tengah jalan. Lepas tanya, "Kena pi mana ni? Nak pi mana?" Ni waktu ni keluar apa ni? Keluar nak jumpa dengan Rasulullah, nak tengok wajah Rasulullah, nak salam dengan Rasulullah. Tu ya. Maksudnya apa dia? Sayyidina Abu Bakar bukan berdalih saja ni. Nak abang kata memang ni hakikat. Dia tengok Rasulullah kenyang tu. Hak ni orang yang iman dia tinggi. Dengar cerita Rasulullah kenyang. Tak dapat. Buatlah. Falam yalbas an jaa Umar. Dan tiba-tiba tak lama kemudian datang Sayyidina Umar pula. Faqala ma jaa bika ya Umar. Wahai Umar, kamu pula buat apa ni keluar malam ni? Qala al-ju' ya Rasulullah. Sayyidina Umar tak ada dalih. Lapang kata Rasulullah. Dia keluar malam ni dah. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'dha dhalik. Aku pun macam tu juga kata Nabi. Aku pun lapang juga. Sayyidina Abu Bakar dia malu. Dia lari tajuk kot lain. Sayyidina Umar terus terang. Fantalaqu ila manzili Abil Haytham. Kami pun terus, mereka semua pakat terus pergi ke rumah Sayyidina Abil Haytham ibni Tayyihan al-Ansari, sahabat daripada Ansar. Wa kana rajulan kathirun naqli wasya'i. Banyak kebun kurma dan banyak kambing yang dia belah. Walam yakun lahu khadamun, tapi tak ada khadam. Dia tak ada orang yang membantu dia. Falam yajiduhu. Tapi bila sampai tengok dia tak ada rumah. Faqalu limra'atihi, maka para sahabat, dua orang sahabat tadi, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, dan Rasulullah bertanya, "Aina sahibuka? Mana suami kamu?" Faqalat intalaqa yasta'dhibu lana al-ma'. Dia keluar pergi cari air. Sebab di Madinah zaman dahulu air dia payau. Kena keluar untuk nak ambil air yang lebih tawar sedikit. Air di Madinah banyak payau sebab bumi panas. Kalau pernah pergi ke Bahnasa, di Bahnasa tengok cuba rasa air dia. Payau. Kerana bumi tu bumi panas. Nampak tak? Jadi kalau kata di Madinah pun dulu macam tu. Ayat yang ada lah ni di Madinah tu banyaknya ayat yang telah disuling oleh kerajaan Saudi. Falam yalbasu an jaa Abul Haytham. Tak lama kemudian datang Sayyidina Abul Haytham biqirbatin yaz'abuha, dengan satu bekah yang mana dia telah ambil daripada air yang tawar. Wa wada'aha, dia pun letakkan bekah tadi. Summa jaa yaltazimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia datang dan melayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yufaddihi bi abihi wa ummihi. Malah dia kata pula, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Nah, aku sanggup korbankan ibu dan ayahku demimu ya Rasulullah. Ni abang kata ni satu pengagungan yang tinggi pada Nabi SAW. Summan talaqa bihim ila hadiqatih. Kemudian terus bawa Nabi pergi ke hadiqah dia. Di mana hadiqah ni? Kata ulama, hadiqah ni sebelah Masjid Quba. Dekat dengan Masjid Quba, tapi sekarang dijadikan tempat tempat parking bah. Nah, tak tahu kat mana. Ni kata kerajaan Saudi memang hebat dalam bab jaga sejarah ni. Nah, dia pun memang hebat jaga sejarah. Sebab tu depa buat tempat parking bah, nah, rumah-rumah boleh buat. Nah, apa ni, kedai-kedai boleh buat. Tapi tempat Nabi singgah, tempat Nabi makan, semua depa buang habis. Tak ada tinggal kesan.
takut orang pergi buat bid'ah kat situ. Bid'ah apa kita pun tak faham. Fa basata lahum bisata, kemudian dia pun menghamparkan bisat, satu hamparan. Summan talaqa ila nakhlatin, kemudian dia terus pergi ke satu pokok kurma. Faja'a biqinwin, bawa mai terus satu tandan. Dia tebang kurma tu, setandan terus bawa mai. Ada yang masak, ada tak masak dalam tu. Fa wada'ahu, menentak depan Nabi. Faqala Nabi, kata Rasulullah, afala tanakhaita lana min rutabih, kenapa tak ambil rutab saja? Kenapa ambil yang tak masak sekali ni? Kamu kan nanti boleh berniaga. Ni maksudnya tak perlu dibuang hak benda yang tak masak lagi. Qala, kata dia, ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru atau taqayyaru min rutabihi wa busrihi. Ya Rasulullah, aku nak kamu sendiri yang pilih ya Rasulullah. Kamu nak rutab ke, kamu nak busr ke? Busr ni tu yang warna hijau, warna kuning, warna merah tu. Hak yang kelak-kelak lagi tu. Kamu nak busr ke, kamu nak rutab, kamu boleh pilih sendiri ya Rasulullah. Nah, aku tak mau aku ambil, takut kamu tak suka yang tu pula. Aku ambil semua sekali. Kamu pilih sendiri. Tu dia. Ini adab dia dengan Nabi SAW. Nah, sebab tu kita dengan alim ulama bagi benda yang kalau boleh serah kat dia untuk dia pilih benda mana yang dia suka. Kalau nampak dia suka benda tu, bagi banyak kepada dia benda tu. Nah, kita ni nak murid nak duduk dengan Tok Guru suka benda tu, kita pun suka juga. Kita hentam kita dulu. Tu bagi Tok Guru. Tulang ayam, kan? Fa akalu wa syarabu min zalikal ma'. Nabi pun makan dan minum daripada air tu. Faqala, maka Nabi kata apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Hadza walladhi nafsi bi yadihi minan na'im alladhi tus'aluna anhu yawm al-qiyamah." Ini demi Allah, kata Nabi, adalah nikmat yang akan ditanya pada hari kiamat nanti. Itu dia. Zillun barid, di bawah hamparan yang teduh, wa rutabun tayyib, dan juga memakan buah rutab yang sangat manis, wa ma'un barid, dan juga air yang sejuk. Ini akan ditanya oleh Allah. Kamu makan makanan macam ni, kamu buat apa untuk Islam? Itu maksudnya. Hak ni eloklah makan dengan keluarga, hak sedap-sedap, lepas tu terus kata-kata sebelum makan tu, hadza wallahi, walladhi nafsi biyadihi minan na'im alladhi tus'aluna anhu yawm al-qiyamah. Apa dia? Siakap 3 rasa at-tayyib lagi. Sirap apa ni, air bandung al-barid. Laksa Penang sedap kan. Lagi benda lagi. Tahta restoran yang mahal. Sebut gitu. Ini akan ditanya ni, kamu buat apa untuk Islam? Makan kedai mahal apa ni, makan untuk nak bagi kesihatan kuat, kamu buat apa? Turun dak himpunan. Wallahu a'lam. Fantalaqa Abul Haytham. Maka kemudian Sayyidina Abil Haytham pun minta izin. Liyasna'a lahum ta'ama, dia nak buat makanan pula. Ni orang panggil dessert. Sebut dessert lagi jadi kepadang pasir pula. Dessert, bagi dessert dulu. Bagi pemanis mulut dulu. Ni elok ni, sunnah ni. Sahabat-sahabat orang main rumah bagi ni dulu, bagi dessert dulu. Kalau buat apa ni, puding, bagi puding dulu. Kalau ada halawiyat, bagi halawiyat dulu. Ada kurma, jamu kurma dulu. Cara dia. Jangan nasi terus, lagi terkejut. Sebab kalau kita tak nasi dengan tak buah-buahan, selalunya orang pergi dia hentam nasi dulu. Tuan rumah dia boleh susun. Dia boleh bagi kita makan ni dulu. Makan es krim dulu sikit. Sekejap lagi kita akan makan nasi. Oh, kemah itu. Hebat. Buat itu hebat. Fantalaqa Abu Haytham. Kemudian Sayyidina Abu Haytham pun nak buat makanan yang berat sikit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, la tazbahanna lana zata darrin. Jangan sembelih yang ada susu, yang ada anak, jangan sembelih. Nabi tahu dah, takut dia sembelih semua. So Nabi pilih pula. Saya tak tahu mana tu Nabi suka, saya sembelih semua. Sebab tu Nabi abang, jangan sembelih yang ada susu. Fazabaha lahu ma'anaqan, maka dia pun sembelih yang mana anak-anak yang tak terlalu besar, tak terlalu kecil, dalam umur 2 tahun. Ni kurang. Setahun nak masuk 2. Au jadiyah. Fa'atahum biha fa'akalu, maka dibawa datang kepada Rasulullah dan diberi makan kepada Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal laka khadimun. Habis Nabi makan, Nabi tanya, kamu ada khadam tak? Ni orang panggil, orang bagi kebaikan kepada kita, balas baik balik. Ni bukan politik. Kalau kami merintah nanti, kami akan bagi projek kat kamu sekian-sekian. Ni bukan gitu. Jadi dia balas baik balik kepada lelaki tersebut. Tanya kepada Abil Haytham, kamu ada khadam tak? Kata dia, la, tak ada ya Rasulullah. Qala fa idza atana sabyun fa'tina. Kalau kata nanti ada hamba peperangan nanti, kalau ada berlaku peperang dan ada tawanan perang yang kami ada, datang jumpa kami akan bagi hamba tersebut kepada kamu untuk jadi khadam kepada kamu, kata Nabi. Fa utiyan nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'ahuma thalis. Satu hari tak lama kemudian datang ada dua sabiun. Sudah ada dua tawanan perang yang mana tidak ada tiga lah, dua ya. Nah, fa'atahu Abu Haitham, maka Nabi pun panggil Sayyidina Abu Haitham jumpa dengan Rasulullah. Faqala Nabi ikhtar minhuma, pilihlah wahai Abu Haitham, kamu nak yang mana satu? Nah, qala ya Rasulullah ikhtar li, wahai Rasulullah kamulah pilih kat saya mana yang terbaik daripada hamba ni, aku akan ambil yang tu. Ni adab sungguh, masya-Allah. Waktu ahli Madinah sangat berbeza akhlak mereka berbeza dengan ahli Makkah. Tak semualah, ulama-ulama lain, orang-orang. Waktu kata kita pergi ke Makkah, Madinah, orang Madinah akhlak orang awam dia dengan ulama tidak ada beza lah. Jangan beza dengan ulama. Ulama di Mekah kan, ulama di Madinah memang lembut, baik. Ni yang panggil Allah SWT, orang-orang biasa. Tengok akhlak orang Madinah dengan akhlak orang Mekah, beza. Orang Mekah dia agak jafak, keras sikit, cakap pun keras sikit, act sikit. Orang Madinah lembut. Kenapa? Taksir daripada Nabi SAW. Taksir daripada datuk-datuk nenek moyang mereka dahulu, yang mana duduk di Madinah, yang sangat beradab dengan Nabi SAW. Beza dengan ahli Makkah. Ahli Makkah antara yang lahir pada itu adalah orang-orang yang dulu ni adik-beradik pada puak-puak jenis lawan Rasulullah. Nampak tak? Tapi jangan pukul rata semua. Tak kira kita pergi ke Mekah, geram kat orang Mekah, anta abna Abu Jahal. Nah, elok tak kira. Dia tikam mampu lagi. Jangan buat pelik-pelik lah. Baik, kemudian maka Nabi kata apa? Innal mustasyara mu'taman. Orang yang diminta mesyuarat, orang yang diminta pandangan itu amanah. Kita punya tu kat, kalau orang minta pandangan kita, kena amanah cerita satu benda. Orang nak tanya ni anak dara ni bagus tak? Kita kena cerita betul-betul. Anak dara tu nak main tanya kat keluarga kita. Anak teruna tu kami baru ni Minang, dia main Minang anak dara kami. Jadi macam mana ustaz nampak macam mana? Cerita bagi betul. Janganlah ustaz tu nak nyarut kenal kat anak dara kawan tu. Kawan tu pergi dulu. Dia pun nak tak bagus. Dia nak ambil ustaz-ustaz lah, baru bagus kan? Nak ambil dia dia berdua kan? Jadi mustasyar mu'taman. Kalau kata tak jadi gitu, maka dia termasuk dengan orang-orang yang munafik, kerana tidak amanah. Khudh hadha, kata Nabi, ambil yang ni, fa inni ra'aituhu yusalli, kerana dia ni aku tengok solat, kata Nabi. Nampak? Sini kata apa? Nak pilih khadam pun tengok yang ada agama, apatah lagi nak pilih pemimpin. Faham tak? Itu maksud dia. Wastawsi bihi ma'rufa, maka Nabi kata aku bagi pesan kepada kamu sungguh-sungguh, buatlah baik kepada dia. Fantalaqa Abu Haitham ila imraatihi, dia pun balik jumpa dengan isteri dia. Fa akhbaraha bi qauli Rasulillah, dia pun cerita kat Rasulullah, ya Rasulullah, wahai isteriku, Rasulullah pesan kata kita kena buat baik dengan hamba kita ni. Fa qalat imraatuh, kata isteri kepada Sayyidina Abu Haitham, tengok kata apa? Ma anta bibalighi haqqa ma qala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqahu. Sebenarnya kamu masih tidak melaksanakan apa yang Nabi kata. Nabi kata buat baik kepada dia. Buat baik kepada dia maksud dia bebaskan dia. Tu dia. Orang ni kata bini pun hebat. Laki bini hebat. Dia kata kamu tak faham lagi tu. Ni kata isteri faham dalam kalimah Nabi SAW. Dia faham yang warak kalam Nabi. Dia kata kamu tak buat baik lagi. Buat baik, bebaskan dia. Kemudian apa yang dia buat? Kata Sayyidina Abil Haitham, fahuwa atiqun, bebas dia hari ni. Tu dia. Laki bini masya-Allah romantik. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW kata apa? Bila Nabi dengar kisah tersebut, Nabi kata innallaha lam yab'as nabiyya wala khalifata illa walahu bitanatan. Tidak Allah Ta'ala utuskan seorang nabi dan seorang khalifah melainkan ada dua bitanah. Bitanah ni baju panah dia. Dia ada pemanas baju dia. Maksud dia ada dua jenis baju yang menutup dia. Maksud baju ni adalah kinayah pada isteri. Isteri sebut. Ada dua jenis isteri yang mana Allah Ta'ala utuskan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf. Satu jenis isteri yang suruh suami buat baik, wa tanhahu 'anil munkar, dan melarang suami pada buat jahat. Wa bitanatun la ta'luhu khabala. Hak yang jenis kedua pula, hak ni tak ada benda lain kerja nak buat jahat ya. Suruh lelaki buat jahat. Sign projek ni, beli 24 juta. Wala waman yuqa bitanatas su faqad wuqiya. Siapa yang terselamat daripada bitanah yang jahat ini, maka dia telah terselamat. Itu maksud Nabi SAW. Hadis ni panjang tapi banyak fawaid. Tak perlu sebentar, panjang sangat lagi. Jadi macam-macam. Sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yaqul inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah azza wa jalla. Aku adalah antara orang yang pertama mengalirkan darah dalam jalan Allah. Kata Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas.
Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmi fi sabilillah. Aku antara orang yang pertama membaling tombak, kata, ketika mana dalam jalan Allah Taala. Laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengalami, ra'aituni ini maksudnya kami pernah mengalami berperang bersama dengan sebahagian sahabat Rasulullah. Ma na'kulu illa waraqas syajari wal hublah. Kami tak makan benda lain melainkan makan pokok-pokok, daun-daun pokok, wal hublah. Nah, hublah ni apa dia? Hublah ni ada buah yang macam buah lobia, dia kata sini. Boleh. Nama buah lah tu. Jadi kalau yang pokok daun tu pula, daun tu dia kasak-kasak sikit daun tu sampai luka mulut-mulut sahabat ni. Kerana makan benda tu selalu. Tak ada makanan nak makan dalam perang tersebut. Hatta taqarrahat ashdaquna, sampai luka ni ashdaq ni tepi-tepi mulut kami. Luka. Wa inna ahadana la yad'u kama tad'u asy-syatu wal ba'ir. Nah. Kami, dia kata, disebabkan apa ni, Allah Masya Sayyidina Muhammad terlalu lapar sangat, jadi macam dengan apa ni, kambing dengan ba'ir. Ba'ir ni unta, terlalu kurus, letih sungguh, sampai jadi macam nak jatuh macam dengan kambing. Kambing kalau lapar tengok dia macam mana. Wa asbahat banu asadin yu'azzirunani fid din. Nampak tak? Dan sehingga menjadikan kabilah Banu Asad yu'azzirunani fid din, sehingga golongan Bani Asad ni, mereka ni telah orang panggil apa? Mengatakan bahawa aku ni tidak baik dalam solatku. Ni yang hadis Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas waktu ketika jadi governor, kan orang kata dekat dia, kata dia semayang tak betul. Dia buat laporan kepada Sayyidina apa ni, Umar radhiyallahu an pada ketika tersebut. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas semayang tak betul. Kan Sayyidina Sa'ad akhirnya pergi ke satu masjid, diminta pandangan daripada semua masjid. Macam mana pandangan tentang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Semuanya memuji Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kecuali satu masjid, Masjid Bani Asad. Seorang lelaki bangkit, kata dia sebenarnya yang buat laporan dan buat fitnah. Lepas tu yang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas doa, dia kata, kalau kata dia ni berbohong dengan percakapan dia, melakukan fitnah kepada saya, maka panjangkan umur dia dan matikan dalam keadaan fitnah. Nampak tak? Dan fakirkan dia. Akhirnya hidup dia last sekali ni, sampai orang nampak dia punya kelopak mata ni sampai tutup mata dah. Bulu mata ni panjang sungguh. Sambil duk ambil tabak atas kepala. Dia kata ini adalah kesan daripada doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini doa orang yang dizalimi. Ini dalil kata boleh doa kepada orang zalimi. Faham tak? Tu maksud dia. Tapi ada seorang buat keluar pula, tidak boleh doa, kita tak boleh doa orang yang zalimi. Kena atas dia. Siapa yang kata fitnah kepada saya, maka saya doakan seperti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas doa. Oh, kena boleh. Kena atas kepala kata orang. Tentang nikah dengan orang Filipina. Laqad qibtu wa qasirtu idzan wa dhalla amali. Nampaklah. Aku ikut perang dengan Nabi, aku jalan dengan Nabi, kami pernah perang sampai ni koyak mulut-mulut kami. Nak abang kata aku duduk dengan Nabi SAW semuanya. Aku tengok Nabi buat macam mana semua. Tiba-tiba orang boleh kata aku ni tak baik dalam agama aku. Yu'azzirunani fid din. Memandang rendah dalam agama aku. Allah. Ini berat ni. Laqad qibtu, dia kata. Maksudnya aku ni sebenarnya telah rugi sangatlah. Hidup zaman Rasulullah, sesatlah aku ni. Walaupun duduk zaman Rasulullah habis mayang tak betul. Rugilah aku. Ni dia kata ni satu apa ni, Allah SWT syakwa ataupun satu pengaduan daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, seolah menemplak pada puak-puak yang kata sebegitu kepada dia. Nampak tak? Ingat, jaga-jaga doa orang yang dizalimi ni, doa dia berkat. Sebenarnya orang yang duk pi tahan doa tadi, doa orang zalim ni, naknya depa ni takut, tak tahu nak buat apa dah. Jadi tak tahu nak buat apa, lagi buat isu lah. Daripada zaman dulu lagi ada dah ulama-ulama yang berdoa perkara-perkara tersebut. Ba'asa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Utbah bin Ghazwan qala intaliq anta wa man ma'aka hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab wa adna biladil Ajam. Sayyidina Khalid bin Umair wa Shuwaishan Abu Ruqat berkata telah mengutuskan Sayyidina Umar bin Al-Khattab Sayyidina Utbah bin Ghazwan. Kata dia, kamu pergilah bersama dengan orang yang bersama dengan kamu ke fi aqsa biladil Arab, hujung negara Arab, wa adna biladil Ajam, dan kemudian dekat dengan negara Ajam. Nampak tak? Fa akhbilu,
Dan kemudian mereka pun bakat pergi ke sana. Hatta idza kanu bil mirbat, sampai di satu tempat di Mirbat. Mirbat ni dekat mana? Al-Basrah, dekat Basrah. Di Iraq lah ni. Wajadu hadha al-kazzan. Maka mereka menjumpai kazzan. Kazzan ni apa dia? Batu besar warna putih. Faqalu ma hadhihi? Qala hadhihi al-Basrah. Ini Basrah. Nampak satu tanda batu tersebut. Orang tanya, ni tempat mana ni? Di Basrah. Fasaru hatta balaghu hiyal al-jisri as-saghir. Dan mereka pun berjalan hatta balaghu, sampailah ke hiyala jisri as-saghir. Hiyala jisri as-saghir maksudnya sampai ke tempat yang mana dibina di atas dekat dengan gigi air. Macam nak kata pelabuhan kecil itu. Faqalu ha huna umirtum. Di sini kita diarahkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk sampai. Fanazalu, kemudian mereka turun. Fadzakarul hadisa bitulih. Kemudian disebutkan hadis secara panjang lebar, sebut dalam kitab-kitab yang lain. Faqala Utbah. Di sini dalil kata boleh kita pendekkan hadis untuk ambil poin dalam kisah tersebut. Ini ulama-ulama keluarkan dalil, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ada hadis-hadis yang mana kita baca kemudian kita pendekkan. Dia kata hadis ni panjang lagi, saya baca sekat ni je. Jadi bukan kata kita mendustai Nabi SAW, tidak. Kita ambil poin nak cerita dalam kita sebut. Boleh. Faqala Utbah bin Ghazwan. Kata Sayyidina Utbah bin Ghazwan, laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Utbah, aku pernah dilihat. Aku pernah mengalami. Dan waktu sebut salah seorang daripada 7 orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma lana ta'amun, ni antara orang yang pertama masuk Islam. Ma lana ta'amun illa waraqu asy-syajar. Kami tak ada makanan langsung melainkan syajar. Daun pokok. Hatta taqarrahat ashdaquna, sampai terbelah mulut kami. Faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'din. Dan kami hanya ada satu burdah kain, satu saja, sejuk malam tersebut, yang hanya aku boleh bahagikan aku dengan Sayyidina Sa'ad. Kami share 2 kain tadi kerana terlalu sejuk. Fama minna min ulaika sab'ati ahadun illa wa huwa amiru Misra. Minal amsar, amiru Misrin minal amsar. Jadi dia kata fama minna min ulaika sab'ati ahadun illa wa huwa amiru Misrin minal amsar fatujarribuna al-umara'a ba'dana. Nampak tak? Dia kata apa? Dia kata fama minna min ulaika sab'ah. 7 orang kami, seorang pun tak ada. Illa wa huwa amiru Misra. Semuanya menjadi raja-raja di tempat-tempat tertentu. Maksudnya jadi pemimpin di tempat-tempat tersebut. 7 orang kami semua jadi pemimpin. Amirun. Kawan ni jadi di tempat sekian, kawan jadi di tempat sekian, gitu maksudnya. Fatujarribuna al-umara'a ba'dana fasatujarribuna al-umara'a ba'dana. Maksudnya kamu akan dapati mereka akan, orang-orang yang datang selepas kami nanti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Kamu tengok balik, sama tak dengan kami ni? Kami ni orang hidup dengan zaman Nabi SAW. Kata Sayyidina Utbah bin Ghazwan. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pun sebut gitu juga. Kami ni orang hidup dengan zaman Nabi, pernah perang dengan Rasulullah, pernah makan benda yang kami makan sampai terkoyak mulut-mulut kami kerana terlalu susah pada ketika tersebut. Dan kamu kutuk macam-macam kepada kami. Kamu akan tengok nanti. Ni terjemahan dia. Kamu akan tengok nanti, kamu akan bandingkan beza tak kami dengan pemerintah-pemerintah selepas ni yang menggantikan kami. Itu maksud dia. Kamu akan bezakan, tengok. Beza ke tidak? Beza sungguh. Memang beza sungguh. Haddatsana Rawh bin Aslam Abu Hatim al-Basri qala haddatsana Hammad bin Salamah qala anba'ana Sabit an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad uqiftu fillah wa ma yukhafu ahadun wa laqad uzitu fillah wa ma yu'dha ahadun wa laqad atat alayya 30 min baini lailatin wa yawmin mali wa li bilalin ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin illa shay'un yuwarihi ibtu bilal. Kata Sayyidina Anas, kami ni pernah takut dalam jalan Allah. Wa ma yukhafu ahadun ukhfitu fi sabilillah. Maksud akhafani al-musyrikun bitahdid wal idza. Mereka telah menakut-nakutkan kami. Nampak tak? Jalan Allah Ta'ala dengan buat benda yang tak baik. Wa ma yukhafu ahadun, maksudnya kami tidak takutkan sesuatu pun melainkan Allah Ta'ala. Wa laqad udhitu fillah. Kami pernah disakiti dalam jalan Allah Ta'ala ketika kami mempertahankan agama Allah. Wa ma yu'dha ahadun,
walaqad atat alayya salasuna min baini lailatin wa yaumin. Maksudnya kadang kami pernah sampai ada 30 hari berturut-turut, malam dan siang, saya dan Bilal tidak ada makanan yang kami boleh makan melainkan yang hanya ada pada ketiak Sayyidina Bilal. Maksudnya sikit sangat, yang hanya boleh letak kat celah ketiak ada roti kecil gitu. Hak tu je kami makan selama 30 hari. Tu dia. Ni sahabat Nabi SAW. Kita mudah masuk Islam. Nah, kita senang masuk Islam. Makan senang. Tiap hari tak makan tak boleh. Tak makan nasi sehari ketak, kita kata. Saya kata nasi tak kena sehari ketak, nak mati. Oh boy. Sahabat 30 hari makan roti hak yang cukup untuk letak di celah ketiak Sayyidina Bilal. Allah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa 'ala dhafaf. Nabi tak pernah mengumpulkan. Nah, tak pernah sekali Nabi makan ghada dengan 'asha'. Makan siang dengan makan malam dalam satu hari, iaitu dengan daging dan juga dengan roti sekali, illa 'ala dhafaf, kecuali kalau kata ada tetamu datang. Kadang-kadang Nabi makan sehari sekali saja. Itu pun mungkin roti saja. Itu pun mungkin kalau daging pun orang jemput mai ke rumah, itu baru Nabi makan gitu. Nampak tak? Dan hadis yang seterusnya, An-Nawfal bin Iyas Al-Huzali radhiyallahu anhu qala kana Abdurrahman bin Auf lana jalisa wa kana ni'mal jalis wa innahu inqalaba bina zata yawmin hatta idha dakhalna baytahu dakhala faghtasal thumma kharaja wa utina bi sahfatin fiha khubzun wa lahmun falamma wudi'at baka Abdurrahman. Sayyidina Abdurrahman bin Auf lana jalisa. Ya, maksudnya Sayyidina Abdurrahman ni salah seorang daripada ahadul mubasysyirin bil jannah, salah seorang daripada orang yang dijanjikan oleh Nabi masuk syurga. Dia pernah duduk dengan kami, dan itu adalah satu-satu tempat duduk yang sangat hebat, dia kata. Dan seorang yang duduk dengan kami yang sangat hebat, kerana ni'mal jalis, seorang yang sangat hebat duduk dengan kami. Wa innahu inqalaba bina zata yaumin. Nah, satu hari dia kata dia bawa kami ke rumah dia. Hatta idza dakhalna baitahu, sampailah kami di rumah dia. Dakhala faghtasal, kemudian dia masuk dan mandi, summa kharaj, kemudian dia keluar, wa utina bi sahfatin. Kemudian dia bawa mai, maksudnya dibawa datang oleh khadamnya makanan yang ada di atas tu khubzun wa lahmun. Ada daging, ada roti. Falamma wudi'at baka Abdurrahman. Bila diletakkan depan kami, menangis Sayyidina Abdurrahman. Fa qultu ya Aba Muhammad ma yubkika? Apa menyebabkan kamu menangis wahai Aba Muhammad? Faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat falam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzi syai'. Nabi dalam wafat tak pernah kenyang makan khubzi syair. Tak pernah kenyang. Ahli bait dia pun tak pernah kenyang dengan khubzi syair. Fala urana ukhirna lima huwa khairul lana. Fala urana ukhirna. Apa maksudnya? Maksudnya kita tak merasakan. Ala adhunnuna. La urana, maksud kami tak merasakan. Ukhirna lima huwa khairul lana. Maksudnya ubqina muwassa'an alaina lima huwa khairul lana. Maksudnya kerana apa? Kerana takut-takut dia kata kami tak nampak, kata kami ditakhirkan hidup kami di muka bumi Allah Ta'ala ni untuk tengok kebaikan yang hebat ni. Ini satu kebaikan bagi kami, kata Sayyidina Abdurrahman. Kerana apa? Saya bimbang, takut-takut Allah Ta'ala mempercepatkan kebaikan kepada kami di muka bumi, di akhirat kami tak dapat lagi kebaikan tersebut. Walaupun dia salah seorang daripada orang yang dijanjikan masuk syurga, dia boleh kata begitu. Aku bimbang, dia kata aku dapat makan makanan sedap-sedap begini, aku takut nanti di akhirat tak dapat dah makan makanan macam ni, sebab dah biasa makan dah. Nampak tak? Ni punya tawaduk Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan dalil sahabat Nabi ni adalah orang yang sangat berharap dengan rahmat Allah Ta'ala. Walaupun Nabi sebut mereka masuk syurga, ala tun Abdurrahman ibn Auf fil jannah, Nabi sebut dah fil jannah, maksud dah masuk dah, bukannya saufa yadkhulul jannah. Tak, hadis tu besar tu, maksud tu Abu Bakar fil jannah, Umaru fil jannah, Utsmanu fil jannah, Aliyu fil jannah, Sa'du fil jannah, Sa'idu fil jannah, Abu Talha fil jannah, Zubair fil jannah. Semua disebut. Abdurrahman bin Auf fil jannah, sebut fil jannah, maksudnya dah ada dalam syurga dah. Dah duduk dalam syurga dah sebenarnya. Bukannya Abu Bakar saufa yadkhulul jannah, Umar saufa yadkhulul jannah, Utsman saufa yadkhulul jannah. Saufa tak sebut, Nabi tak sebut. Fi tu. Kalau kita sebut kan Muhammad fil bait, maksud dia dah dalam bait dah. Nah, kalau Muhammad saufa yadkhulul bait, maksudnya akan masuk dalam rumah. Ini dah fil bait, duduk dalam rumah dah. Maksudnya Abu Bakar dah dalam syurga dah. Tu dia. Puak Syiah bengong kan. Sayyidina Abu Bakar neraka.
Bodoh. Ya. Ni kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, pun merasa semikian kita patut rasa gitu. Babu maja'a fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ish, sikit ke ni? Bab 3, 54, 55, 56. Ada 4 bab lagi. Boleh tahan ke? Awak tak ramai jawab ni. Awak tak ramai jawab ni. Kita punya seriau nak baca ni, tak ramai jawab. Boleh nak kita baca cepat-cepat boleh tak? Boleh tak? Nak habis ni. Ni dapat sanad a'la ni. Keluar waktu ni pakai ni sanad tak habis. Saja tu point. So tunggu tu nak makan nasi ni. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala bab berkenaan dengan umur Rasulullah. Qala makasa Rasulullah, makasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 sanatan yuha ilaih. Kita burdah sikit, ambil roh sikit, ambil semangat balik sikit. Siapa-siapa nak menggeliat-geliat tu boleh lah waktu tengah burdah tu. Kemudian kita sambung sikit, insya-Allah. Burdah sikit selagu. Boleh. Ni ada kurma ni, kita idak kurma dulu. Idak kurma. Sambil-sambil ni. Akhwat ada? Akhwat pun idak kurma juga. Ustaz Hakimi dah ke? Tak ada ke atas? Ustaz Hakimi dengan Ustaz Fauzan main ke tak main tu? Tak apa. Awak main apa? Jom. Tarik lagu. Ambil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi sallallahu wa sallam alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Allahu yajzi man yusalli marratan 'ashara wa yaskunu fil jinani muqima. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Allahu yajzi man yusalli marratan 'ashara wa yaskunu fil jinani muqima. Kita tarik lah. Baliklah. Baliklah. Suara dah masuk. Kau tak? Allah.
Siap. Ada soal ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله اللهم صل وسلم على الله اللهم صل وسلم على سيدي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sudah ya. Deh. Lagu tu. Bahagian. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاضربوا يا أهل المثاني فهزاه اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولنا البشرى بسعد مستمل